Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Kita sambung surah Taha ayat yang ke-6. Surah Taha ayat yang ke-6. Taha. Okey, ayat. Kita baca 10 ayat ini dah. Baca direct lah dulu. Ayat yang ke-6 sampai ke ayat yang ke 15. Ni sampai 15 baru jadi 10. Ni. Baca dah. Tengok di surah ni lah. Bahasa ni dia ada sekali dengan terjemuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري
Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Litujza kullu nafsim bima tas'a. Kita baca dulu sikit lalu, lepas tu jumpa ayat ni kita baca pula. Hak ni tak apalah, tak baca mula-mula ni. Ayat nombor ni kita baca mula-mula tu, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Dialah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia tu siapa? Tuhan lah. Tuhan ni. Hak dia belaka, segala ada hak duduk langit dan segala ada hak di bumi. Serta yang ada di antara keduanya, antara langit dengan bumi, celah tu. Dan juga yang ada di bawah tanah basah, di perut bumi. Huraian dianya nombor 1, kekuasaan Allah di dalam mentadbir alam ini meliputi apa yang ada di langit, iaitu mengatur perjalanan cakrawala dan penduduk yang ada di atas bumi. Hak kita nampak tengok tu langit tu ya. Cakrawala tak nampak tengok. Ada royak dah dulu. Lepas daripada matahari ni, sistem matahari ni, planet banyak ni, ini dipanggil satu galaksi baru. Sistem matahari. Dia gambarkan dalam ada satu video tu, dia tubik tu, sehingga matahari ni, matahari besar ni kecil, segala matahari boleh tak ada setitik. Itulah dia gambarkan baru langit pertama. Sehingga matahari jadi kecil besar ni. Mula-mula kita di atas dunia ni, tolok kecil. Sampai matahari tu ada setitik, baru langit pertama. Cuba bayar kalau langit ketujuh. Ya, tak tahu duduk mana benda tu. Tapi besar setara tu pun, siapa yang mengatur? Kita tengok nak tadbir sebuti kapung berpayah, sebuti negeri, sebuti negara. Ni Allah dia mengatur semua perjalanan. Bukan saja makhluk di bumi, tapi seluruh alam. Ya kita tak tahu duduk mana, tak dapat tengok. Dia seorang yang atur. Dan setiap aturan dia, perjalanan dia, jadual yang dia atur, tak lari walaupun sikit. Tak lari. Apa yang dia rancang, masa yang dia rancang, tepat. Nah, itu kita, akidah kita kena duduk situ. Tak ada berlaku dengan cara kebetulan. Tak ada kata Tuhan kata, ya aku buat gini tak jadi. Dia, bila dia kata daun kayu ni akan lurus lah, pukul 10.30, 10.30, 12 saat, maka tidak akan lurus lagi daripada masa tu. Kita tengok saja-saja je. Pohonnya lurus, pohon tu balik. Semuanya ada dalam jadual Tuhan berlaku. Dia tahu sejak azali lagi. Dia tak ada perancangan 5 tahun, perancangan 10 tahun tak. Perancangan dia sejak di azali. Semua berjalan di atas kehendak dia. Asyik itu dari segi akidah. Baik. Nombor 2, begitu juga ia ada di antara langit dan bumi. Sepuangin dia kata. Awan, hak celah, hujan dan sebagainya. Hak mana hak celah tu hak Tuhan belaka. Dia kecek ni, bahasa tafsir ni, dia hak kita nampak tengok ni. Kalau kita belajar lebih sikit, belajar sains, kita tengok luar daripada tu lagi. Luar daripada planet, mana lagi tu. Kita naik kapal terbang, kita bahasa speed lah. Kecil kan. Tak, kapal kita kecil kan naik. Allah jangan lenguk Allah kelih kata, ya Allah. Semua juga adalah milik dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia juga memiliki apa yang tersembunyi di dalam perut bumi. Salih aja tu. Kita tak tahu gapo dia, bahan galian gapo apa semua benda yang ada dalam tu Tuhan tahu satu-satu. Sebanyak mana biji hidup sini, merkuri duduk sini, manganis, jenis-jenis bahan galian hidup dalam, minyak duduk mana perut bumi mana, semua benda yang tersembunyi adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak ngaji, nak kenal Allah, akidah. Inilah cara kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat ke-7 pula. Kita baca sekali lagi dah ayat ke-7. Ustaz ni baca dah tak? Sekali lagi. Bila-bila kita tengok di segi hukum sikit sebanyaklah, supaya bacaan kita betul dah. Wa in taj'ar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Baik, cuba tengok ni. Dengung kau dah ni mula-mula. Nak tanya cikgu Asyik dengung kau ni. Sebab apa? Nama ke apa? Biar tak tahu nama pasal betul lah. Nama tidak mustahak. Dia tahu dengung. Jadi kita dengung di sini. Jangan kata wa in tajhar. Kalau kita baca gitu, orang ngerti ngaji Quran dia tahu selalu kita tak ngaji Quran dia ni. Wa in tajhar. Baik. Ra ni dia kena tebal sikit. Sebabnya ha bagi latah. Ra mati, ha bagi latah. Sebab tu masa nak sebut tajhar, kena buat kita har. Janganlah kerana ra ni dia jadi terpengaruh dengan ha belakang. Jadi wala tajhar, dia jadi ha. Buat dia nak gagah huruf ra. Dia kata ra tu apa, dia gagah di ha lagi. Tak kena ha tu tetap dengan sifat dia. Tajhar. Ra tu bagi kita tahu har. Huruf jing ni, kita nak kata gapo di huruf jing. Qalqalah. Kena meletup sini. Taj. Jangan selok tajhar tu. Kalau selok tajhar tu, tak masuk qalqalah. Tajhar. Sikit sebanyak tu dah. Bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau menyaringkan suara dengan doa permohonanmu, maka yang demikian tidaklah perlu, kerana sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia dan segala yang tersembunyi. Tuhan ni bisik dia dengar. Cumanya bila dia sebut bacaan qiraah, dia kena talaffuz, kena berlafaz. Bila kita perlu ni, bila kita baca bacaan-bacaan yang wajib. Misalnya bacaan dalam sembahyang. Sebutan tu kena talaffuz, berlafaz, biar telinga kita dengar. Jangan biar orang dengar, kita saja dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau jenis ada, kalau tengok setengah tu taknya gerak mulut. Dia pakai koci baca dalam hati. Tidak sah kalau baca dalam hati. Kena berlafaz. Bila berlafaz ini kena jaga, jangan derah. Dia tak ada bacaan derah ni dalam ibadat kitanya. Kalau nak sebut dia suruh derah sungguh gapo dia. Lepas tu jadi tu email. Tu bacaan nyaring. Kita duduk seorang tak apalah nak baca derah di rumah. Kita semai seorang sunat buat kita baca derah. Tapi derah di sini kalau mengganggu orang, ini dia sudah, kalau siapa perikat dia tu tak boleh baca kerana terganggu kita, dia jadi haram. Sebab itulah kita ambil amalan kita sini, kita zikir kita perlahan. Cuba tolong royak kat orang-orang hak dia tak faham. Dia kata apa kat berzikir kau ni. Kita malah lebih ganggu orang lah. Kita berzikir ambil mikrofon tak luar. Sebab kita tidak tahu siapa dia hak masbuk, hak mari ke dia.
Ataupun orang tu dia nak sembahyang sunat selalu. Faham ni? Kita kena banyak benda. Lepas kita wisalah, ada orang dia nak sembahyang sunat. Faham tak? Kita duk main Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oh, macam sembahyang dia terlipuk bau ni. Kitanya masbuk nak baca tehoh tu. Speaker dia dengah masuk dalam telinga. Ini sudah haram. Bukan main-main. Ingat molek ni, mengganggu orang-orang tak boleh baca. Dan walaupun orang tak ada masbuk ni, semaya sama-sama takbiratul ihram sekali. Wisalah habis sudah, kita paling belakang, semua orang sudah semaya. Tapi kena ingat, takut ada orang nak semaya sunat. Nampak tak? Dia wisalah, dia tak sibiri, dia pun semaya sunat. Tak boleh nak baca lah dia, hidup sibuk. Gak kita nak derah tu, pedah berapa? Main orang dari segi pendapat ulama-ulama. Tak ada baca dari kitab-kitab fiqh mana pun dia sebut kita boleh berzikir dengan cara derah. Sokmo-sokmo. Bacalah kalau ulama-ulama mazhab Syafi'i, Imam Nawawi sendiri sebut. Kitab Jawi sekalipun. Boleh berzikir derah dengan tujuan nak mengajar. Dia sebut sekiranya ahli jemaah telah reti berzikir, maka hendaklah diam. Ni dok kita ni, nak ajar. Tak okey ajar dari tahun berganti tahun, sampai 10 tahun, 20 tahun, sampai kau mati. Bukan nak ajar, tapi dia sedap. Sedap lah kata tak? Ni ya, kena betul ni orang tak faham. Sebab apa orang tak faham siapa pergi kat mana? Ada satu masjid. Masjid Kasar. Sekali tu Tok Bila ni dia faham. Dia je zikir dia juga. Tapi dia sudah semayang tu, dia paling belakang, dia tengok ada orang duduk tak habis lagi semayang, masbuk kan. Dia rakaat tak cukup dia sambung. Dia pun hak duduk sini kan, enggak semayang sini. Tok Bila Hadi tu, dia letak bawah. Dia pun berzikir. Mana ada seorang hamba Allah hak duduk atas tu, semua orang kuat. Ambil kasuban hak dia lapar, nyuk dengan masa tu patang tu. Dengar dia duduk mengepek situ. Apa dia kata? Molek-molek mikrofon duduk mulut tak bau. Haram kau. Sedap dia. Jawab dia nyemung tak ngaji. Tok Bila tu geti. Ni ya payah ni kalau kita duduk bertepuh dengan hak bahasa ngaji dengan tak ngaji ni. Kalau ngaji belaka, faham belaka, dia tak tepuh. Tak? Pok kita ni pasal kita ngaji tu. Kita tahu dia jatuh di mana. Ni. Faham tak? Okey. Jadi hak duk berzikir dia sama dia sedap lagu tu nak mana? Suka wah. Meriah dia kata. Nak ke meriah dia. Kerana sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia dan segala yang tersembunyi. Sebab dia sebut sini mengangkat suara, maka ia demikian tidak perlu, dia kata. Mari nak ulas sikit. Allah mengingati Rasulnya iaitu pada masa berdoa atau berzikir janganlah mengeraskan suara bacaan kerana Allah mendengar. Bisik pun Allah dengar. Syarak memang ada menyuruh mengeraskan bacaan apabila diperlukan. Seperti dengan bacaan kuat hatinya menjadi tetap. Kita tak seorang tak berganggu orang. Kita nak baca Quran rumah. Kalau baca bisik, itu kita sendiri boleh buat penghakiman atas diri kita. Kalau aku baca jadi duk mikirlah klien, aku nak sebut, maka aku nak dengar bacaan aku supaya aku ni boleh tak lala duk cara Quran. Lagu tu dia kata boleh. Dengan syarat kita tak ganggu orang. Kita duduk musuh seorang. Kalau kita baca subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Tak boleh nak jadi gali. Tapi kalau kita kata subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Sedap sikit berasa. Tak apa. Duduk rumah. Tapi kalau ada orang sembahyang atas masjid, jangan dia buat lagu tu. Kita ambil Quran weng pasal apa? Cerita ni kisah ni Nabi larang. Orang duk baca derah atas masjid. Kenapa hang kata? Nak derah jadi Tok Bila lawan derah. Mau jadi Tok Imam tika masuk waktu. Boleh baca derah.
Jadi Tok Imi semaya dengan jadi Tok Bilal. Nak tahu derah mana-mana apa. Boleh kalau jadi Tok Bilal. Lagi derah lagi dia nak. Kalau zaman dulu dia cari hak suara derah. Untuk hak zaman tak ada mikrofon dulu dia cari siapa dia paling suara derah. Maka orang tu jadi Tok Bilal. Tapi pok kita ni berkali hak boleh jadi Tok Bilal tak pakai mikrofon cik gua rasa seorang. Derah suara dia. Dia duduk jauh tu Allah. Kalau duduk di rumah tu kan seperti kalau dia orang lain bunyi sayup-sayup dia. Jadi kalau interview nak jadi Tok Bilal kan dia seorang je dulu kalau Jami dulu. Jami tak ada speaker mula. Suara perlahan dan kuat ketika berzikir adalah sama di sisi Allah. Serupa ya. Ha? Apa yang dirahsiakan oleh manusia Allah mengetahuinya. Allah mengetahui setiap sesuatu. Tahu setara mana Tuhan. Bisikan hati tak sebut pun dia tahu. Bukan setakat tu hak kita nak kata lusa kita sendiri tak tahu. Gapo dia lusa kita nak kata. Tuhan tahu dah gapo kita nak kata. Ayat apa yang kita baca pula dah. Tak dibaca sekali lagi kita baca sesuatu. Allahu la ilaha illahu. Tengok kalau dalam Quran ni dia ada gambar, dia ada wak si Musa la ni kan. Boleh berhenti tapi afdal sambung. Kalau dia wak qaf la tu boleh berhenti, dia berhenti lebih molek. Ingat Ini ni dua berhenti sa la dengan qaf la. Kalau sa dengan la ni boleh berhenti tapi lebih baik sambung. Kalau qaf la boleh berhenti pun boleh, tak si berhenti pun boleh tapi lebih baik berhenti. Qaf la lebih baik berhenti. Sa la lebih baik jangan berhenti. Saat ni apa berhenti juga takut tak ada nafas. Kalau tak ada nafas baik berhentilah, cakap duk tebal. Dah. Okey. Lahul asmaul husna. Baik jumpa dua mak ni kan. Hak mana agak wajib? Hak wajib kena panjang ni. Ni, dua ni. Mizi agak hak mana ni? Hak asma ni wajib, hak mana wajib? Ni wajib. Hak ni mak Jaish. Mana boleh panjang boleh pendek ni dah. Tanda dia serupa je. Quran lah ni serupa tanda. Kalau Quran dulu dia buat tebal ni. Quran kita mengajarnya lebih kecil mula. Hak ni kena tahu lah pasal dianya satu kalimah. Hak ni kalimah lain-lain. La suku, ilah suku. Hak ni asma' tu duduk dalam ni. Maka jadilah jadi mak wajib. Jadi kalau hak ni kita nak baca pendek, Allahu la ilaha illahu. Boleh. Dia buat panjang. Allahu la ilaha illahu. Dua-dua boleh. Boleh pilih. Tapi hak ni tak boleh. Tak boleh nak buat lahul asmaul husna. Itu salah. Kenanya lahul asmaul husna. Boleh? Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kita ada biasanya Allah, kita kata la ilaha illallah, la ilaha illahu. Hu ni Allah lah. Okay? La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Dia. Dia siapa? Allah. Dia tak sebutlah Allah sebab sebut dah sin. Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Dia siapa? Dia Allah. Ni. Lahu baginya, hak Dia, kepunyaan Dia. Lahu ni milik Dia. Apa dia? Al asmaul husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Nama Tuhan ni nama-nama yang baik. Segala sifat kesempurnaan tidak layak berada di atas diri sesiapa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang baik ada pada makhluk tapi tidak sempurna. Makhluk ada sifat melihat. Sifat yang baik melihat. Kalau sifat tak baik buta. Sifat yang baik ada pada manusia ni melihat. Allah juga ada sifat melihat.
Tapi sifat Allah adalah sifat kesempurnaan. Tak ada cacat celah, tak ada sikit habuk pun benda negatif. Maksima, ideal. Nak sebut istilah pun boleh jadi tidak sesuai lagi, maknanya sempurna, paling sempurna. Tapi kita ni, Tuhan beri juga sifat yang ada dia tapi tak serupa dengan dia. Penuh dengan kelemahan. Melihat, mendengar, semua ada pada kita ni ialah sifat yang tidak sempurna. Sebab apa? Makhluk tidak layak memiliki sifat kesempurnaan, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja sifat yang sempurna. Sifat dan nama-nama yang baik bagi Allah itu tersebut di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran disebut tu ada 99 nama. Kita tahu dari mana 99 sebab ada hadis. Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isman. Sesungguhnya Allah itu ada 99 nama. Tu hadis sebut begitu. Sebab itulah orang pun buat zikir. Sebut nak suruh boleh kita bila 99 nama. Nama dia itu sendiri menggambarkan sifat dia. Misalnya kalau dia sebut Ar-Razzaq, nama dia yang Maha memberi rezeki. Tapi sifat dia itu sifat memberi rezeki. Al-Alim, nama dia ialah Al-Alim, Maha mengetahui. Sifat dia ialah ilmu. Benda tulah ya tu. Tapi ada sifat tidak nama. Ada tak? Sifat tu yang tak ada dalam nama. 99 tak ada nama. Dia tidak boleh bubuh nama dia. Sifat apa? Sifat marah. Ada tak Tuhan sifat marah? Cikgu Hasan, ada Tuhan sifat marah? Ghadiballahu alaihim. Allah marah ke atas mereka. Makna Tuhan ada sifat marah. Tapi ada nama Tuhan Al-Ghadib. Tak ada. Tuhan yang Maha Pemarah. Tak boleh pula tak jadi Al-Asma' Husna pula. Mana ada sifat. Maknanya selain daripada Al-Asma' Husna ni, ada lagi sifat Allah. Okey, baik. Ayat 9. Tak ada 15 ni. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. Dan sudah sampai kepada kamu, wahai Muhammad, perihal Nabi Musa. Tuhan tanya Nabi kita, Nabi Muhammad, Muhammad, siapa ada kamu cerita Nabi Musa? Ni betul soalan ni kan. Bukan soalan Tuhan tanya nak suruh Nabi jawab. Tentulah Nabi tak tahu kalau Tuhan tak royak. Nabi pula ummi, tak rajin ngaji, tak rajin sekolah. Kitab-kitab Taurat, kitab Injil dulu dia tak reti nak baca, dia tak baca. Apa yang dia reti, Tuhan wahyu ke dia. Jadi pertanyaan ini sebenarnya nak menarik perhatian ke dia. Baik, mu tahu ke tak cerita Nabi Musa ni Muhammad? Allah menyebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Meskipun ayat ini berbentuk pertanyaan, tetapi bererti menguatkan berita yang bermaksud bahawa kisah Nabi Musa itu bukan sudah engkau dengar. Okay. Tujuan Allah membawa kisah Nabi Musa ini untuk menggambarkan sifat-sifat yang patut dicontohi. Banyak ayat-ayat dalam Quran ini cerita Nabi Musa. Ini salah satu cerita Nabi Musa, ayat 10 ni. إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا. Ini dua-dua mak jahil usu ini kalau tak ada apa boleh baca pendek ni dah. La'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda.
Okay. Ketika ia melihat api, ni cerita Nabi Musa. Sebab tu kena tengok tafsir. Sebab apa dia kata cuh tu dia kata ketika Nabi Musa tengok api, lalu ia berkata kepada isterinya, berhentilah, sesungguhnya aku melihat api, semoga aku dapat membawa kepada kamu satu cucuhan daripadanya, atau aku dapat di tempat api itu petunjuk jalan. Apa dia cerita dia? Ini cerita apa Nabi Musa kata, dia royak ke bini dia, aku tengok api, muduk dia sini. Asal aku nak pergi dekat api ni, mudah-mudahan aku boleh, sebab dia gini. Nabi cerita ni, cerita royak cerita ada sini dia. Adalah diriwayatkan bahawa Nabi Musa AS telah meminta izin kepada bapa mertuanya, iaitu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ni tok tua dia. Bini dia anak Nabi Syuaib. Kan, kita jaga dengar Nabi Syuaib ni. Tapi ada dalam Quran tu, dari 25 kan. Okey. Untuk pulang ke Mesir kerana menziarahi ibu dan saudaranya. Dia minta nak pergi, dia bawa anak dengan keluarga Nabi Musa saat ni nak pergi ziarah mak dia dengan adik-beradik dia duduk di Mesir. Setelah mendapat izin, keluarlah dia bersama keluarganya, tetapi bukan melalui jalan biasa. Dia pergi jalan lain, jalan yang dia tak biasa. Ini adalah kerana takut diketahui oleh Raja Negeri Syam. Dia lari. Moga Nabi ni, tu cerita hak dulu lah ni. Dia lari daripada Raja Negeri Syam. Apabila dia telah sampai di sebuah lembah bernama Wadi Tua, yang terletak di sebelah barat Jabal Sur, tiba-tiba isterinya bersalin. Beranak-anak. Cuba bayang. Beranak tengah jalan. Kita lah ni, kalau tak ada sepeda pun berasa rusing dah beranak dah. Beranak tengah jalan. Waktu itu malam Jumaat yang gelap gelita dan musim sejuk bersalji. Bertipu-tipu. Bini nak beranak, tengah jalan, malam pula gelap, api tak ada. Salji pula, bukan sejuk supaya kita sejuk boya hujan, sejuk salji. Jadi dalam pada itu Nabi Musa bersama keluarganya dia cari api nak cucu tu, tak boleh masa tu. Tambahan pula binatang-binatang ternakannya berselerok kerana ketiadaan air pun tak ada. Tengok cabaran Nabi Musa. Patutlah Nabi Musa ni duduk nombor 3 dari ulul azmi. Nabi kita Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, dia duduk nombor 3. Banyak gelaran ulul azmi ni dia berdasar kepada cabaran yang dia hadapi. Lepas Nabi Ibrahim yang kena masuk dalam api tu, dia duduk lepas pada Nabi Ibrahim. Kelah dia. Okey. Pasalnya cuba tengok cabaran dia. Kalau kena kau orang biasa lah ke mana tu. Dalam keadaan demikian, terlihat olehnya dari jauh, dari sebelah kiri lereng gunung, suatu cahaya api. Dia kata, aku tengok api, dia kata. Dia pun menyuruh isterinya tinggal sahaja di situ, tanpa mengikutinya untuk pergi ke tempat api itu bercahaya. Dia nak pergi cari api. Akhirnya Nabi Musa sampai di Wadi Tua. Bila nak pergi cari api tu, sampai situ, dia pesan ke bini dia dengan keluarga dia, duduk sini. Aku nak pergi cari api. Tu dia suruh tinggal sebentar. Tiba-tiba sampai di Wadi Tua tu, Tuhan latih, Allah melantik, Allah SWT latih dia sebagai Rasul kepada Fir'aun di negeri Mesir. Bui watikah, dia kata bui wahyu situ, suruh terima wahyu. Bukan terima wahyu tu bila jadi Rasul, jadi Nabi klik pak keluarga tak. Perintah selalu, mu boleh wahyu ni mu kena pergi ke Mesir. Tinggal bini tak ni. Kalau ni bahasa orang tua tak pakar sungguh. Orang baru beranak, dalam gelap-gelamak, api pun tak ada, cara kau makan ni. Tinggal di negeri Mesir. Nampak kan? Siapa Nabi Ibrahim tinggal bini dia di padang pasir. Tengok tu, cabaran dia tu. Tapi perintah Tuhan. Tinggal dia di ke negeri Mesir. Nabi Musa pun pergi ke Mesir dengan meninggalkan keluarganya di tempat tersebut untuk beberapa ketika. Tinggal dia tak cari ke bini dia. Okay.
Tiba-tiba melintas di situ seorang pengembala kambing yang datang daripada negeri Madian. Tengok Tuhannya tolonglah. Bini dia dengan keluarga dia congok tepi jalan tu kan. Dengan tak ada apa sekarang. Tu lelaki tak ada dah pula takut apa ke Mesir dah. Gi pula pasal perintah tu. Bukan kata gi tu, gi sayang je gi derak tinggal bini tak. Okay. Jadi ada orang mari pengembala kambing litah mari daripada negeri Madian ni. Dia kenal setelah mengenali keluarga Nabi Musa, lalu dia membawa pulang ke rumah Nabi Syuaib. Awak klik ke rumah tua dia. Ya sudah molek lah bini dia ni anak Nabi Syuaib. Awak klik semula. Jadi pandailah tu hejahnya. Mari orang tu lah tak klik. Apa tak? Apabila kedengaran berita Nabi Musa ke Mesir, maka Nabi Syuaib pun menghantar keluarga Nabi Musa ke Mesir. Dia atas pergi ke Mesir. Itu rekah cerita dia. Itu makna ayat. Apa dia yang disebut tadi, Musa kata aku tengok api. Nampak? Baik? Nabi Musa menyatakan kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Moga-moga dengannya aku dapat membawakan kepada kamu akan sepotong api. Maksudnya untuk penerangan dan menghangatkan badan. Sebab sejuk. Mecih tak ada. Tengok ada api, dia pergi ke api tu. Kalau boleh api mari, nak buat unggun api ke sini, nak gunung api ni, gelap lagi. Atau dengan api itu aku dapat menunjukkan jalan, dijadikan obor kerana mereka telah tersesat jalan menuju negeri Mesir. Dia sesat jalan sebab dia pergi jalan lain. Nabi Musa tu sebab dia lari daripada Raja Syam, dia tidak tuju, dia tidak turut jalan yang dia tahu, dia pergi jalan lain. Enggak jalan lain lah. Jami dulu, kan nak pergi ke lagu mana? Pakai pergi dengan raba gitu dah. Sesat lah ni ada juga GPS, ada Google Map, ada Waze dah. Zaman dulu nak buat mana? Namun setelah Nabi Musa menerima perintah Allah untuk menjalankan tugas sebagai Rasul kepada Fir'aun, dia pun segera pergi ke negeri Mesir meninggalkan keluarganya. Ni patutlah dia ni boleh jadi Nabi, jadi Rasul. Paling bulat kau perintah Allah tak cara anak dia ni baru beranak tinggal. Baca ayat sebelah pula lah. Falamma ataha nudiya ya Musa. Apabila ia sampai ke tempat api itu, dia pergi nak ambil api. Siapa kat api itu? Ia diseru, wahai Musa. Mengikut kata Ibnu Abbas, apabila Musa sampai ke tempat api, dilihat sepohong kayu yang hijau. Pohon itu dilitupi dari pangkalnya hingga sampai pucuknya oleh api yang menyala putih. Pohon kayu ni dia tengok jak bawah sampai atas api duduk di pohon kayu tu. Yang mengherankan Nabi Musa ialah cahayanya itu tidak merosakkan kayu, tak terbakar kayu tu. Pelik dia tengok. Manakala Nabi Musa telah sampai ke tempat yang disebutkan itu, lalu dia pun diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hai Musa, dia dengar suara panggil dia. Maka Nabi Musa menyahut dan tidak tahu siapa yang memanggilnya. Saya dengar suaramu tetapi saya tidak tahu di mana engkau berada. Kena kau? Maka Allah menjawab, aku di atasmu, aku bersamamu, di depanmu, di belakangmu, dan aku lebih dekat lagi kepadamu dari dirimu. Dia tahu Tuhan lagu ni. Satu-satunya Nabi, tidak Nabi lah, manusia yang boleh berkecek direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi Musa. Sebab tu dia panggil kalimullah. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad dia tidak boleh mendengar kalam Allah. Kena perantaraan Jibril. Tapi dia ni dia dengar. Lagu mana dia dengar? Allah direct. Perkataan Allah direct. Kalam Allah tu masuk pada dia. Itu wallahu alam, tak ada siapa dia tahu. Suara Allah, aku panggil yang layak bagi dia. Tak payah dia ulah lah.
Lagu mana dia dengar, dia dengar kalimah Allah tu, dia dengar Tuhan kecek lagu mana, tak usah duduk bincang, ia bincang tidak bersuara, tidak berhuruf, tak payah tahu kata. Cuma kita sebut apa yang dia dengar ialah ia keluar daripada Allah tu, ialah kalim, ia layak bagi dia, ia layak bagi Allah, suara yang layak bagi Allah. Duduk situ saja, mudah kita. Jadi bila lagu tu, maka barulah Nabi Musa tahu bahawa tidak ada yang lain malaikat Allah. Kalau Tuhan ni, kalau lagu ni dia katanya. Dia seterusnya, dia selagi dah 12, tak ada 15 pun biarlah. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku Tuhanmu. Dia dengar suara lagu tu. Maka bukalah kasutmu. Seliparlah, nak lain selipar atau kasut. Kerana engkau sekarang berada di Wadi Tua yang suci. Tempat suci. Tak boleh naik dengan selipar, tak boleh naik dengan kasut. Allah memaklumkan bahawa dirinya yang memanggil Nabi Musa itu dengan mengatakan, sesungguhnya inilah aku memanggil engkau. Akulah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua belah seliparmu. Yakni bukalah seliparmu untuk menghormati kawasan lembah ini, jika engkau melalui sebagai mengambil berkat. Okay. Ni. Jadi dia ambil cerita ni lah. Setengah orang dia kara cerita nak royak kehebatan Nabi Musa nak pergi di Wadi Tua tu kena pecah selipar. Adik Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi Isra' Mi'raj, pergi naik atas aras tu, selipar tak payah cabut. Hak tu selipar dia, kita ambil gambar budi pih tu. Dia rekod cerita gitu. Padahalnya hadis-hadis yang sahih hanya Nabi sampai ke di Sidratul Muntaha, tak sampai di aras. Kita jawi tak usah percaya kita Arab ni. Hadis mutalah dah tak ada. Kita jawi perisai bagi sekalian mukallaf. Orang duduk baca-baca pondok tu, tapi dia tak tengok lemon ini. Perisai bagi sekalian mukallaf. Dia ditulis oleh Abdul Qadir Mandili. Duduk baca pondok-pondok. Bahasa apa? Bahasa klasik, bahasa tua. Dia sebut jelas situ bahawa Nabi kita tidak sampai ke aras semasa Isra' dan Mi'raj. Dengar molek dah. Tak sapa. Hadis kata tak sapa. Kita tu berkata tak sapa. Ni dia kata naik dengan selipar-selipar. Apa kata arsy? Arsy ni Tuhan tak bisa apa. Sebab tu Tuhan kata Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kita tidak tahu rahsia arsy. Nabi lagi boleh tak pergi. Sebab bila Tuhan kata dia beristiwa di atas arsy, kita tak tahu hakikat lagu mana. Sebab arsy sendiri pun tak sapa. Tidak timbul masalahnya. Adapun surah membuka selipar, tujuannya ialah untuk merendahkan diri kepada Allah. Masih isa dah kau cikgu Hasan? Tak lagi. Kita pakai 15 boleh. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilihmu menjadi Rasul, maka dengarlah apa yang aku wahyukan kepadamu. Lepas tu tak payahlah. Faham tak? Allah selanjutnya menyatakan, aku telah memilih engkau daripada kalangan kaummu untuk melantikmu menjadi Nabi dan Rasul. Tuhan watikah dia kerja ni. Oleh sebab itu, dengarlah segala apa yang aku wahyukan kepadamu. Maknanya Nabi Musa telah diberi tugas yang besar, maka bersedialah untuk memikunya. Ayat yang ke-14. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Wa aqimis salata li dhikri.
Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah akan daku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati daku. Allah menjelaskan apa yang penting sekali di dalam wahyu yang disampaikan kepada Nabi Musa, iaitu mula-mula sekali ialah mengaku dan meyakini tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak menyekutukannya. Tengok, serupalah Nabi-Nabi mana pun dia benda syahadah ni serupa. Mengaku Allah, iktikad Allah ni sebagai Tuhan dan jangan sekutu ada Tuhan lain. Begitu pula dirikanlah solat mengikut peraturan yang Allah perintahkan kepada mana semaya ada dah, tapi semaya dengan kaifiat semaya dengan syariat Nabi Musa. Ya, jadi tak ada siapa dia tahu. Lima waktu juga kau berapa waktu berapa rakaat tu tak payah kita tahu tu, tak wajib tahu. Memohon kepada Allah tanpa bercampur dengan syirik. Ni minta dengan Tuhan. Banyak ayat-ayat Quran. Tapi jadi kepelik nak minta dengan benda lain lagi. Nak cari perantaraan lagi. Ayat akhir sekali dah untuk penutup. Kita janji kat 15 ni kan. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang yang aku sengaja sembunyikan masa datangnya supaya tiap-tiap diri dibalas akan apa yang ia usahakan. Jadi Allah menjelaskan bahawa kedatangan hari kiamat itu adalah suatu perkara yang pasti, tentu hari kiamat. Bilakah akan berlaku? Tiada yang tahu melainkan dalam ilmu Allah jua. Tuhan saja yang tahu. Rahsia bilakah kiamat samalah dengan rahsia bilakah mati seseorang. Tak ada siapa dia tahu. Tujuan rahsia ialah untuk manusia sentiasa bersedia menghadapi mati dan kiamat. Tuhan tak royak benda ni kiamat dengan mati. Kalau royak manusia tu boleh rancang selalu. Kalau dia tahulah dia tu akan mati umur 73, dia akan buat tak cara kau agama buat maksiat 70 tahun tak. Lepas tu 3 tahun tu kita tolak tepi buat amal. Cari amalan-amalan, cari lalu terkodar ke apa kau. Okay? Walaupun semalam ni supaya 1000 bulan, boleh ganda. Betul tak? Tapi Tuhan tak buat gitu sebab dia nak suruh kita ni duduk dalam keadaan beriman dan bersedia menghadapi mati dan kiamat. Kedatangan kiamat tidak lain untuk mengadakan pembalasan di atas amalan setiap manusia dengan balasan yang setimpal dengan amalannya semasa hidup di dunia. Itu kita tahu belakang dah. Ini sambung minggu depan ayat yang ke-16. Wallahu a'lam.